Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan masuk modul 3 iaitu tipografi. Okey, kita akan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan tipografi. Kemudian kita akan membezakan jenis muka type. Okey. Dan seterusnya kita akan menghasilkan font baharu berdasarkan jenis muka type. Dan kita akan membuat justifikasi penggunaan muka type dalam karya grafik bertema. Dan akhir sekali kita akan mencadangkan penetapan dan penyusunan muka type dalam menghasilkan karya grafik daripada aspek saiz, format dan jarak. Dan di penghujung modul ini kita akan menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang dipilih. Okey, tapi dulu kita lihat definisi ataupun maksud tipografi ataupun tipografi. Okey, tipografi ni sebenarnya adalah satu seni mengatur huruf lah. Okey, seni mengatur huruf. Okey. Dan dia juga adalah sejenis teknik lah untuk mengatur huruf ataupun tulisan. Okey, dan teknik tipografi ni dia menggunakan gabungan yang pertama bentuk huruf cetak. Okey, yang kedua saiz tulisan ataupun font. Kemudian ketebalan garisan. Okey. Yang keempat garis pandu ataupun line leading. Yang kelima jarak aksara. Okey, ataupun jarak antara huruf. Dan yang terakhir ruang huruf. Okey, antara tujuan ataupun matlamat utama dalam tipografi adalah untuk mengatur teks dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik pandangan. Tujuan kita mempelajari tipografinya adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun info dalam bentuk teks dengan cara yang mudah dibaca dan menarik perhatian pengguna lah. Okey. Okey, selain daripada itu antara peranan lain tipografi, yang pertama tipografi sebagai image. Okey, tipografi sebagai image banyak digunakan dalam media bercetak lah. Selalunya kita gunakan dalam poster-poster. Tujuannya untuk menyampaikan maklumat lah. Supaya maklumat dalam bentuk gambar teks dalam bentuk gambar kita lebih mudah lihat dan lebih jelas lah. Okey, kemudian tipografi untuk komunikasi. Okey, dalam negara kita ataupun di seluruh dunia kita ada pelbagai jenis tipografi tersendirilah. Tujuannya untuk memudahkan proses komunikasi lah. Jadi kamu boleh tengok kalau contohnya bangsa Arab ataupun bangsa Melayu kita banyak menggunakan tulisan Jawi lah. Okey. Kemudian kalau bahasa Cina dia banyak menggunakan tipografi Cina dan India dia menggunakan tipografi Tamil lah. Okey, itu dua peranan tipografi. Okey, seterusnya. Okey, dalam bidang tipografi kita perlu mengenali apakah yang dimaksudkan dengan muka type. Okey, muka type ni dia sebenarnya adalah terdiri daripada huruf, angka, simbol dan sebagainya lah. Contoh huruf tu macam 1, 2, 3. Kalau Cina mungkin dia gunakan karakter bahasa Cina lah. Kemudian angka, huruf ni ABC lah. Kemudian angka tu ialah 1, 2, 3. Okey, simbol tu macam simbol tanda soal, tanda seruan dan sebagainya lah. Okey, kemudian istilah muka type pada kebiasaannya disamakan dengan font. Selain daripada selalunya kalau orang panggil muka type ni orang akan panggil font jugalah, perkataan font ni. Font ni sebenarnya samalah dengan muka type. Okey, font saya ni. Okey, font Font dan muka type ni dia sebenarnya benda yang samalah. Okey. Kemudian walaupun dia sama sebenarnya dia ada beberapa jenis perbezaan lah antara font dan muka type.
Okay, kita tengok yang pertama. Okay, font dia boleh mewakili satu ahli khas bagi sebuah keluarga type seperti Roman. Okay, Roman ni tulisan apa ni? Yang macam orang Inggeris lah zaman dulu-dulu tulisan yang macam klasik lah. Okey, tebal ataupun bold. Okey, bold ni dia lah tebal lah. Dan type condong, italic. Okey, kalau tulisan condong yang sengit tu kita panggil sebagai italic dalam saiz tertentu lah. Jadi font ni dia sebenarnya ada 3 jenis lah. Yang pertama ialah Roman, yang kedua tebal ataupun bold, dan yang ketiga italic ataupun tulisan condong. Dan muka type pula dia mewakili penampilan visual atau gaya daripada sebuah set font yang berlainan. Okey. Jadi kalau muka type dia sebenarnya dia terdiri daripada nama-nama tulisan lah. Contohnya tulisan Arial, Times New Roman. Kalau kamu biasa guna komputer kan, ada Microsoft Word dan sebagainya, kamu akan biasa dengar jenis-jenis tulisan lah. Antaranya ialah Arial, okey, Times New Roman dan sebagainya lah. Ini adalah muka type. Okey, boleh faham ya? Font tadi dia terdiri daripada Roman, bold ataupun italic. Okey, tapi kalau muka type dia terdiri daripada nama-nama tulisan lah. Contohnya Arial, Times New Roman, Helvetica dan sebagainya lah. Okey, tu perbezaan antara muka type dan juga font. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis muka type. Okey, muka type dia terbahagi kepada 4 jenis. Okey, yang pertama ialah muka type serif. Okey, cikgu akan terangkan nantilah apa yang akan dimasukkan dengan serif. Okey, yang kedua muka type sans serif. Okey, yang ketiga muka type script dan kaligrafi. Dan yang keempat muka type dekoratif. Okey, kita tengok dulu muka type serif. Okey. Salah satu cara kita nak membezakan antara muka type tersebut. Okey, untuk serif kalau kamu tengok tulisan serif, okey, jenis-jenis tulisan serif, dia ada bahagian hujung bahagian hujung tulisan tersebut dia ada satu macam garisan lah, halus dan melengkung pada bahagian atas dan bawah. Yang terlebih tu kan, yang ada poin-poin terlebihnya tu, itu yang kita panggil sebagai serif lah. Dia ada garisan terlebih lah. Okey, itu kita panggil sebagai serif. Okey, jadi tulisan serif ni biasanya digunakan untuk majalah, risalah dan sebagainya. Sebab ada kajian menyatakan tulisan serif ni mudah dibaca. Okey. Dan tulisan serif ni juga dikenali sebagai muka type klasik. Banyak macam manuskrip lama dia banyak menggunakan tulisan serif. Okey, antara contoh muka type serif yang dia punya nama-namanya ialah Century School Book. Okey, yang kedua Times New Roman dan yang ketiga Bookman Old Style. Okey, itu tulisan serif lah. Serif tu dia ada hujung di hujungnya ada macam terlebih sikit lah. Okey, kemudian muka type yang seterusnya ialah sans serif. Okey, macam mana kita nak membezakan antara serif dengan sans serif? Okey, dalam bahasa dalam bahasa ini, kalau tak salah bahasa Greek lah sans tu bermaksud tiada. Tak ada tak ada. Okey, tiadalah. Okey, maksud kat sini tulisan sans serif dia tiada mempunyai serif lah yang hujung tu. Okey, point yang hujung tu dia tak ada, dia kosong saja. Okey. Jadi sans tu bermaksud tiada serif jadi kamu boleh bezakanlah tulisan sans serif ni dia tiada hujung. Dia tiada point-point dekat hujung. Okey, tulisan ini dia bertegak dan melintang. Okey, kemudian mudah dibaca
Dan tulisan ini sesuai digunakan untuk teks, poster dan iklan papan tanda. Okey, antara contoh muka teks serif yang paling kerap digunakan, ni contoh-contoh nama. Okey, yang pertama Helvetica, yang kedua Arial, okey, yang ketiga Franklin Gothic, yang keempat Optima dan yang keenam Myriad. Ni kamu boleh tengoklah kalau kamu ada Microsoft Word. Jenis-jenis ni kamu boleh tengok dalam Microsoft Word lah. Banyak kita gunakan semasa kita menggunakan komputer. Okey, seterusnya. Muka type berbentuk skrip. Okey, antara muka-muka type sans serif, serif. Skrip ni ialah muka type yang paling cantik sekali. Okey, sebab dia berasaskan tulisan tangan. Okey, tulisan tangan. Dia macam tulisan tangan lah. Skrip ni dia macam tulisan tangan dan biasanya menggunakan mata pen besi yang fleksibel dan mata hujung lebar. Okey. Jadi kalau kamu nak bezakan, kamu tengok tulisan skrip ni dia macam tulisan tangan lah. Okey, antara contoh muka type skrip yang kerap digunakan dalam komputer lah, dalam Microsoft Word dan sebagainya, kita boleh gunakan jenis Lucida Handwriting, Scrap Calligraphy dan juga Marketing Script. Jadi kamu boleh tengoklah tulisan kat sini. Dia cantik kan? Dia selalu guna, kebanyakan kalau kita gunakan selalu di mana? Okey, selalunya kita gunakan tulisan skrip ni di sijil-sijil ataupun di kad jemputan kahwin dan sebagainya lah. Okey. Okey, seterusnya jenis yang terakhir ialah muka type jenis dekoratif. Okey, dekoratif ni dia tulisan yang ada gaya lah, dia ada hiasan. Okey, dia berbentuk bebas. Okey, dan dia ada hiasan-hiasan tambahan lah di tulisan tersebut. Macam kamu boleh tengok contoh kat sini. Okey, dan biasanya tulisan dekoratif ni kita gunakan untuk paparan dan tujuan peragaan utama dalam bidang periklanan. Contoh-contoh muka type dekoratif, kalau kita gunakan Microsoft Word, kita boleh cari jenis Jokerman, okey, ataupun Chiller. Okey, tulisan dekoratif ni dia cantik jugalah. Dia lain daripada yang lain lah. Jadi kalau kamu nak kamu punya reka bentuk grafik tu menarik, okey, kamu boleh gunakan tulisan jenis dekoratif. Selalunya kita gunakan untuk tajuk lah. Okey. Okey, seterusnya pengkelasan muka type. Okey, muka type boleh diklasifikasikan berdasarkan rupa dan bentuk. Okey, antara rupa dan bentuk yang sering digunakan, okey, yang pertama ialah old style, yang kedua ialah traditional, yang keempat modern, yang kelima Egyptian ataupun slab serif, dan yang kelima sans serif. Okay, kita tengok muka type jenis old style. Okey, muka type jenis old style ialah komponen penting dalam tipografi lah. Okey, dalam muka type ini dia ada garisan lengkung yang paksi cenderung ke kiri dan sedikit berbeza antara tebal dengan nipis. Biasanya old style ni dia terdiri daripada muka type jenis serif lah, yang ada hujung ada hujung tu, ada ekor ada ekor di hujung tu. Serif ni dia biasanya adalah muka type old style lah. Okey, jadi muka type old style ni banyak digunakan dalam surat khabar. Sebab dia mudah dibaca dan orang dulu-dulu lah banyak menggunakan muka type ni lah dalam penerbitan surat khabar, majalah dan sebagainya lah. Okey, seterusnya muka type old style yang biasa digunakan nama font yang biasa digunakan jenis old style ialah Bembo. Kamu boleh tengoklah tulisan Bembo ni dia adalah muka type jenis serif sebab dia ada ekor di hujungnya. Okey, selain daripada tu font ITC Berkeley All Style. Okey, kalau kamu ada Microsoft Word, kamu boleh cari ni tulisan ni ITC Berkeley All Style. Dia pun adalah tulisan muka type jenis serif juga.
Okey, kemudian font ITC Legacy Serif. Okey. Dan monotype Garamond. Dia semuanya terdiri daripada muka type jenis serif lah. Dia serif dan all style tu sebenarnya benda yang sama. Okey, kemudian muka type yang seterusnya ialah traditional. Okey, traditional. Kenapa dia dipanggil traditional? Okey, muka type ini dia mewakili peralihan awal dari area old style ke area modern. Okey. Dia gabungan lah antara muka type old style dengan modern. Dia ada berbeza sedikit lah dengan old style. Sebab dia ada ke arah modern sedikit. Okey, ciri-ciri muka type tradisional ialah perbezaan yang lebih besar pada garisan tebal dan nipis. Okey, dia berbeza dari garisan tebal dan nipis. Kemudian paksi aksis bagi muka type ini ialah menegak. Tulisan untuk tradisional ni dia tak ada yang condong. Dia lebih menegak lah. Kalau kamu boleh tengok old style tadi, dia paksi dia ada yang condong. Tapi kalau untuk tradisional ni dia menegak. Okey, antara contoh muka type tradisional yang pertama ialah Baskerville. Okey, Georgia dan Times New Roman. Okey, ni contohnya lah Baskerville. Okey. Dia tegak dia tak macam old style tadi Okey, kemudian muka type modern. Okey, jenis muka type modern, dia mempunyai variasi yang sangat besar Selalunya muka type modern ni digunakan untuk tajuk utama majalah, surat khabar dan sebagainya. Okey, antara contoh muka type modern ialah contoh font dia ialah D-Dot, Bodoni dan Elephant. Ni contohlah kat tepi ni kamu boleh tengok. Okey, modern ni dia lain sedikit lah daripada traditional dan old style. Okey, muka type Egyptian ataupun slab serif. Okey, muka type ini dipanggil juga sebagai mechanistis, square serif antique atau Egyptian. Okey. Muka type ini dia mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan muka type jenis serif. Dia sama juga dengan muka type yang lain. Dia masih lagi menggunakan muka type jenis serif. Serif ni maksudnya dia ada ekor lah di ujungnya. Dan selalunya muka type Egyptian ni dia biasa digunakan pada mesin type atau komputer. Okey. Okey, selalu muka type Egyptian contoh-contohnya ialah Korea. Okey, untuk muka type Egyptian ni dia, kalau kamu tengok dia punya jenis font dia, dia macam tulisan mesin type. Kalau kamu pernah tahu, kalau dulu kita banyak menggunakan mesin type kan, tulisan mesin type tu ialah tulisan berbentuk Egyptian ataupun slab serif lah. Kamu boleh tengok tulisan kat sini. Kalau Korea ni, dia macam tulisan typewriter. Lucida pun sama juga. Okey, muka type. Okey, muka type ataupun typeface. Okey, dalam tipografi, rupa kumpulan muka type adalah satu set atau lebih font yang berkongsi ciri-ciri reka bentuk yang sama. Okey, setiap muka type mempunyai ketebalan, gaya, kelebaran ataupun condense, kecondongan ataupun italic dan perhiasan ataupun ornamentation. Okey, kumpulan muka type merujuk kepada 3 jenis sifat iaitu italic, bold dan juga regular, nombor dan juga simbol. Okey, setiap muka type dia akan bermula dari A dan berakhir dengan Z. Okey, manakala nombor pula bermula dengan 0 dan berakhir dengan 9. Okey, simbol merangkumi tanda soal titik, koma dan lain-lain lagi. Jadi setiap muka type, okey, dalam keluarga muka type, setiap muka type dia terdiri daripada satu set. Dia mesti ada set lah. Set, contohnya kalau huruf A tu mesti ada sampai Z. Okey, tak kisahlah jenis old style ke, jenis traditional ke, dia mesti ada, muka type ni mesti dalam bentuk set lah. Kalau nombor dia mesti bermula dari 0 dan berakhir dengan 9 dan sebagainya lah. Okey, dan dia mesti ada 3 sifat iaitu italic. Italic tu tulisan condong, bold tu tulisan tebal dan regular tu tulisan biasa.
Okey, contoh kumpulan font, kita boleh tengok dalam Times New Roman, jenis Times New Roman. Kamu boleh tengok dalam Times New Roman, kita boleh pilih lah. Muka type jenis italic. Times New Roman italic, dia sengit. Kalau kamu pilih Times New Roman bold, dia tebal. Okay. Kalau kamu pilih Times New Roman bold italic, dia dua-dua. Tebal dan juga sengit lah. Okey, dan Helvetica pun sama juga. Dia ada jenis-jenis dia lah. Ada ultra thin, maknanya yang paling nipis. Okey. Thin, light, Roman, medium, bold, heavy dan black. Okey, menghasilkan font baharu berdasarkan jenis muka type. Kita sebenarnya sebagai pereka bentuk, kita boleh menghasilkan font baharu lah. Kita kena tahu teknik tipografi lah. Untuk mengatur huruf, reka bentuk huruf dan bentuk huruf. Okey. Okey. Jadi tipografi ni dia seni mengatur huruf lah. Jadi sebagai seorang pereka bentuk, kita kena pandai ya. Okey, mengatur huruf, menghasilkan font yang baru. Okey. Contoh elemen-elemen tipografi yang kita perlu tahu untuk menghasilkan font baru ialah yang pertama, kontra antara muka type. Jadi kamu boleh hasilkan satu font yang cantik kalau kamu menggabungkan elemen kontra. Macam mana nak menimbulkan elemen kontra? Kamu boleh gabungkan muka type bold yang tebal dan muka type yang biasa, regular. Jadi kamu akan dapat satu font yang baharu lah. Okey. Ataupun kamu boleh menggunakan elemen kontra dalam ruang huruf. Okey, condense maksudnya dia ruang dia sempit. Kalau expanded, ruang dia jauh lah. Kamu menghasilkan satu font yang baru yang lebih menarik. Ataupun menggunakan saiz yang berbeza. Kamu boleh tengok contoh yang di sini. Saiz yang berbeza. Kamu boleh hasilkan satu font yang baru lah. Ini selalu kita gunakan untuk tajuk dan sebagainya lah. Okey. Dan menggunakan kontra antara jenis muka type. Okey, kamu boleh gunakan muka type yang berbeza. Contohnya kamu menggunakan Beyond D dan juga Bell MT. Macam contoh di sini ya. Okey, atau menggunakan warna yang berlainan, sama jugalah. Okey. Jadi kamu boleh menghasilkan font yang baru. Okey, ataupun teknik yang kedua ialah pembalikan muka type. Typeface reversal. Ini maksudnya kamu menggunakan ruang negatif dan positif lah. Okey, kalau muka type yang bercetak putih di atas latar belakang yang hitam, okey, dia nampak lebih jelas lah. Okey, jadi kamu guna kaedah pembalikan muka type. Okey, cetak tulisan putih di atas kertas hitam. Okey, dan seterusnya menggantikan huruf dengan image. Okey, ada juga font baharu. Kalau kamu kreatif, kamu boleh hasilkan gantikan huruf lah dengan image. Contohnya tulisan orange. O tu kamu boleh gunakan gambar orange yang dipotong lah. Tapi orang faham lah benda tu orange kan. Okey, dan mentol. Kalau kamu tengok sini kan mentol. Kita boleh faham gambar mentol tu ialah mewakili huruf O. Jadi kena sesuai lah kalau kita nak menggunakan kaedah menggantikan huruf dengan image. Ada lagi contoh-contoh lain lah. Jadi penggunaan image ni, teknik ni sangat berkesan lah. Sebab kalau dia mudah menarik dan lebih mudah menarik perhatian orang lah. Orang lebih mudah faham. Okey, dan yang kaedah yang ketiga ialah teks yang menyerupai rupa. Ini biasa kita tengok orang mereka bentuk mereka dia menggunakan tulisan. Sebenarnya yang gambar ini semuanya daripada tulisan. Tulisan-tulisan. Tapi mereka olah supaya membentuk image berbayang lah. Seperti muka orang, pagar, lampu, muka manusia dan sebagainya lah.
Jadi selain daripada menarik perhatian, dia juga bertujuan untuk menyampaikan maklumat lah. Kadang orang boleh faham jugalah walaupun dia susun gaya begitu, tapi orang boleh faham. Right? Okay, dan yang seterusnya menghasilkan muka type berbayang. Okay, berbayang ni biasalah kita gunakan. Kalau tulisan kita nak ada bayang-bayang, dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai drop shadow dan outline. Okay, outline ni dia garisan luar saja, yang di dalam tu tiada warna sebenarnya. Warna putih tapi tulisan garisan luar saja yang di bagi ketebalan lah pada garisan luar. Itu kita panggil sebagai outline. Okay, ini drop shadow, ada shadow. Okay, ini ada shadow. Ni shadow dan ni outline lah, tulisan yang di bahagian luar saja ya. Okey, ataupun kita boleh menghasilkan font baru dengan menggunakan permulaan huruf ataupun kita panggil sebagai initial cap. Ini permulaan huruf ni kita bagi huruf besar. Okey, dia kalau kita buat gaya begini, dia boleh menghasilkan satu cara yang lebih cantik dan menarik lah. Tujuannya untuk dekoratif lah dan juga grafik. Ini kita panggil sebagai initial caps. Kita selalu pakai huruf besar dan kita besarkan dia lah. Okay, dia selalunya mewakili huruf yang pertama pada perenggan. Okay. Anatomi huruf pada tipografi. Okay, tipografi ni dia sangat-sangat luas lah. Setiap huruf, setiap bahagian huruf, dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Kamu boleh tengok dalam gambar rajah inilah. Setiap lengkung, setiap hujungnya, setiap garisan yang ruang di bahagian dalam tu semua ada nama-namanya tersendiri. Semua font sama. Okay. Jadi kita tengoklah secara lebih terperinci. Okay, yang pertama arm. Okay, kamu boleh bacalah kat situ lah. Stroke horizontal yang tidak bersambung pada satu atau kedua-dua hujung pada huruf. Kamu boleh rujuk pada tulisan yang ini ya. Arm. Kamu cari arm. Okay, ni arm lah. Yang bahagian atas ni ya. Okay, ini arm. Okay, arm tu apa? Arm tu ialah stroke horizontal yang tidak bersambung pada satu atau kedua hujungnya pada huruf. Jadi kamu sambil kamu baca tu, kamu rujuklah pada gambar di atas. Kita ada stroke, bahagian stroke, bahagian apex. Okay, apex tu titik puncak pada sesebuah huruf. Kalau A tu yang di puncak gunung yang di bahagian atas tu, A tu di hujung A tu itu adalah apex. Okey, kemudian spine. Okey. Bowl, ear, eye, crossbar, loop. Okey. Link dan leg. Okey. Banyak ni ada cap line, ada min line, X height, baseline dan juga descender. Jadi kamu sambil baca tu kamu rujuklah pada gambar rajah ni. Kamu nak tahu apa tu spine, spine tu kemudian vertex, stroke tu apa. Kamu rujuk pada sini ya, slide yang ini. Okey, seterusnya penetapan dan penyusunan muka type. Okey. Okey, size muka type. Okey, okay, muka type dia ada size lah. Selalunya yang standard kita menggunakan untuk cetakan lah, kita menggunakan size 12 sehingga 14. Okay. Kalau kamu menggunakan type yang lebih besar, contohnya size 20 ke atas, kalau untuk cetakan susah untuk dibaca lah. Jadi buku kamu akan menjadi lagi tebal. Jadi kita kena sesuaikan media dengan size font lah. Okay. Dan size muka type ni dia untuk setiap font dia berbeza lah. Ada font yang tulisannya muka type yang size 20 dia lebih besar daripada size 20 yang lain lah. Contohnya tulisan muka type Ravi size 20 dia lebih besar. Tapi kalau Perpetua size dia 20 dia lebih kecil.
Jadi dia bergantung pada muka type. Okey, leading. Okey, leading ni apa dia? Okey, leading ni ialah jarak antara baris ayat yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan. Okey, terutamanya untuk bahagian bercetak seperti buku dan majalah. Okey, leading ni sebenarnya ialah jarak antara atas dan bawah. Baris atas dan baris bawah. Ini leading lah. Jarak ini Okey, tulis baris atas dan baris bawah. Itu leading. Okey. Kemudian kerning. Okey, kerning ni ialah jarak antara huruf. Dia berbeza dengan leading tadi. Leading tu jarak atas dan bawah. Kerning ni jarak antara huruf. Jadi kalau kamu nak besarkan lagi kerning, okey, kamu besarkanlah. Okey, ini tulisan yang ada kerning. Yang ini tulisan yang tiada kerning lah. Okey. Okey, yang keempat, penetapan format. Okey, format dia ada 4 jenis Format susunan Okey, kita panggil sebagai format lah. Susunan ni format Dalam Word ke apa, kita kadang-kadang kita susun barisan ayat tu. Kita akan gunakan format ni lah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penjajaran. Okey, kita ada yang pertama jenis penjajaran kiri ataupun align left. Yang kedua penjajaran kanan, maknanya semua tulisan akan pergi belah kanan. Okey, kemudian justified tu dia sama, ada kiri dan kanan sama, dan tengah-tengah tu dia tulisan akan jadi center lah. Ini adalah format lah ataupun penjajaran. Ada 4 jenis align left, align right, justified dan juga tengah. Okey, ini contohlah penjajaran kiri. Okey, semua tulisan akan pergi ke bahagian kiri. Ni ada ruang kosong di sini lah. Okey, kalau dia pergi kepada align right, dia terbaliklah. Yang di belah kiri ni akan kosong, semua tulisan akan pergi ke belah kanan. Okey. Kemudian ini justified. Okey, justified dia sama lah. Okey, kiri dan kanan sama. Jadi dia akan cuba masukkan dalam itulah dia sama saja kiri kanan. Okey, dan yang seterusnya tengah. Okey, tengah center lah. Semua akan pergi ke bahagian tengah. Okey. Okey, antara karya-karya tipografi. Okey, tipografi ni sebenarnya kita boleh buat dia sebagai satu seni lah. Okey. Jadi pemilihan jenis muka type memainkan peranan penting lah. Selain daripada penggunaan warna dan gaya font. Contohnya kat sini kamu boleh tengok daripada teks, daripada tipografi kita boleh menghasilkan gambar kamera, dan dari sini kamu boleh nampak kita gunakan jenis teks dekoratif dan sebagainya. Kita boleh menghasilkan satu karya seni yang menarik. Okey, jadi itu saja penerangan untuk tipografi. Kalau ada pertanyaan sila bertanya pada saya, dan selepas ini sila buat latihan yang saya telah berikan.